Apa itu komunikasi nonverbal? Oke. Ekspresi wajah, gestur, dan pose adalah sebahagian daripada bahasa badan yang juga bermaksud komunikasi nonverbal. Maksudnya komunikasi tanpa kata. Perkara pertama yang boleh kita gunakan untuk memahami bahasa badan ialah dengan membaca ekspresi seseorang. Ekspresi seseorang itu kadang-kadang berlainan dengan apa yang coba dikatakannya. Contoh ekspresi wajah. Selain ekspresi wajah, mata juga memainkan peranan penting. Seterusnya, gestur. Gestur adalah bahasa tubuh yang paling senang dan mudah dipahami. Gestur dilakukan dengan menggunakan pergerakan tangan. Oke, contoh-contoh gestur adalah di negara lain. Gestur seperti ini ialah untuk meminta tumpang. Pada video ini saya akan menerangkan beberapa cara-cara untuk memahami dan mengenal pasti bahasa badan yang disampaikan oleh seseorang kepada kita ketika berkomunikasi dengan kita dalam kelas maupun dalam pejabat. Kemampuan memahami dan mengenal pasti bahasa badan ini adalah satu advantage yang sangat besar kepada kita, kerana bahasa badannya dia memberi makna sehingga 60% ketika kita berkomunikasi dengan seseorang antara pribadi. Saya akan menerangkan 5 bahasa badan yang utama yang biasa kita lihatlah dalam komunikasi ketika dengan seseorang. Yang pertama adalah bahasa badan ekspresi wajah. Dalam ekspresi wajah ni kita dapat kategorikan kepada 3 yang biasa ditunjukkan oleh seseorang. Yang pertama, senyum, malu, dan marah. Senyum ni kita dapat kategorikan kepada 2, iaitu senyuman tulus dan senyuman palsu. Senyuman palsu kebiasaannya tidak mengeluarkan kerutan di bahagian mata kita. Tetapi senyuman tulus ia akan mengeluarkan kerutan di bahagian mata kita seperti begini. Nampak? Itu yang menunjukkan senyuman tulus. Okey, yang kedua adalah ekspresi wajah malu. Ekspresi wajah malu ini ia amat sukar dikenal pasti, tapi kita boleh mengenal pasti dengan seseorang apabila kita meluahkan perasaan kita kepada seseorang, dan seseorang itu akan merasa malu dan berbunga-bunga dalam hati dia. Yang ketiga adalah bahasa ekspresi wajah marah. Ekspresi wajah marah
ini akan wujud apabila kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang kesat, tidak sopan dengan dia. Okey, bahasa badan yang kedua iaitu meniru bahasa tubuh kita. Meniru bahasa tubuh kita ni adalah orang yang ingin kita segera menyelesaikan komunikasi dengan kita. Tetapi ada juga sesetengah orang yang meniru bahasa badan kita kerana dia sudah selesa dengan diri kita dan memang kebiasaannya untuk meniru bahasa badan kita. Yang ketiga, bahasa badan yang ketiga adalah menggerakkan kaki. Menggerakkan kaki ni kebiasaannya adalah orang yang bosan mendengar perbicaraan kita. Tetapi ada juga sesetengah orang yang menggerakkan kakinya kerana ia ingin memproses komunikasi yang kita sampaikan kepada dia, kerana itu sudah kebiasaannya. Okey, bahasa badan yang keempat iaitu memiringkan kepala seperti begini, begini, begini dan begini. Ini kerana dia ingin mendengar dengan lebih jelas, dengan selesa, dan boleh jadi juga dia sudah selesa mendengar kita punya perbualan. Yang terakhir, kelima, bahasa badan menyilangkan tangan. Okay, bahasa badan yang terakhir ini dia sangat emosional sikit, kerana setengah orang yang menyilangkan tangan adalah orang yang tidak senang dengan diri kita dan tidak senang dengan perbualan kita. Oleh sebab itu, dia menyilangkan tangan dan menunjukkan bahawa dia itu tidak berpuas hati dengan perbicaraan kita. Sekian, terima kasih daripada saya.